want you, my baby, just only you that I love. Love, 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 love. Yeah. Cinta gila, gila, gila cinta, cinta gila, gila, gila cinta. Alright, The Boys bersama dengan anda dan kami di Malaysia hari ini. Ini hari Ahad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasar. Ya, selalunya biasalah hari Minggu ni kan hari untuk kita restock barang rumah. Kan sepanjang minggu nanti Isnin sampai hari Jumaat kita nak makan, selalunya mak-mak dia akan sediakan apa lauk-lauk yang ada dekat dalam peti sejuk tu. Jom. Kita tengok inilah dia hari ni. Barang basah kan? Betul, barang basah ni. Barang basah Kita ada macam-macam ikan kat sini. Saya tahu dah, saya dah hafal dah semua ni. Dah hafal Cuba sikit, Ikan try sikit. pekeliling semua ada. Bukan pekeliling. Okey, nanti kita bersama dengan mereka. Dan Betul. seterusnya kita nak pergi tinjau. Kalau di Semenanjung ni, kalau mungkin ada yang tak tahu Anim, ada pasar Borneo tau. Betul. Sebenarnya kalau nak dapatkan makanan ataupun barangan-barangan dari Borneo, tak perlulah sampai kita kena terbang ke sana. Ada je dekat sini. Ini dia kita nak bawakan kepada anda semua. Siapa tak kenal ni? Bukan tak kenal tuan dia. Tuan dia mungkin anda kenal. Tapi saya nak tunjukkan. Kalau mungkin anda peminat makanan Borneo, pasti anda tahu. Ini dia. Ala-la latok ni kan? Ala-la latok. Ya, latok cecah dengan sambal. Tapi lebih menarik kan dia tunjuk yang live tu. Ya, ini Aquarium tu. Kalau agak-agak macam dah bosan beli ikan kat rumah, kita bolehlah beli latok kat rumah. Boleh latok kan? Bolehlah ni dia. Boleh. Nantilah kita tanya awak. Nantilah. Nanti kita tanya. Kita ada makanan-makanan tradisional juga. Betul. Di Borneo ni kan. Jadi kita tengoklah ada apa tu yang dalam tadi tu? Ambuyat. Ambuyat. Yang ditunjukkan nanti, dan ini antara kemeriahan, keistimewaan pasar Borneo kami bawakan. Mungkin hari Ahad ni antara alternatif lah boleh kita pergi kan. Kalau kita ni orang Semenanjung, kita nak cuba satu perkara yang berbeza, kita nak belajar kan, itu lebih penting. Pasar Borneo yang kami nak kongsikan di MSI pada hari ini. Ini antara pengisiannya lah. Ya, dan bukan sahaja kita berdua, sebenarnya kita akan bersama dengan Dayah Bakar yang akan membuat secara langsung di Pasar Jualan Keluarga Malaysia. Katanya kalau kat sini kita ada 3 gerai je, dia kat sana ada 14 kedai. 14 gerai jualan yang menampilkan pelbagai pastinya. Jadi Dayah nanti akan bawakan persekitaran macam mana keadaan di sana pada hari Ahad ni, okey? Ini dia sedikit teaser lah. Okey, kalau lah minggu lepas Dayah berlari-lari katanya dekat Maha tu. Ya. Dekat sini mungkin dia akan berkuat lentang dekat kan, pasar-pasar. sebab nampak macam tak ramai orang lagi. Mungkin dia akan bergolek-golek kat situ. Jom kita bersama dengan Dayah Bakar untuk membawakan kita dari Danau Kota Setapak. Pasar Jualan Keluarga Malaysia. Dayah, silakan. Ayam fresh. Lepas tu saya rasa macam satu pack ni berapa ni? Ini anggaran 1.1 1.2 kg. 1.2 kg? Tapi satu pack berapa? Satu pack ni RM10 je. Satu pack RM10? Wah, lama. Ini saya rasa nak beli 5 pack. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Saya pagi-pagi dengan abang. Cakap hai sikit bang kat penonton. Ya, kita nak beli ayam. Saya diberitahu satu pack ayam ni dah siap potong bang RM10 sahaja. Kalau biasa RM13 macam tu kan. RM13-14 memang jimat. Jadi mesti penonton tertanya, Dayah ada dekat mana sekarang? Dayah bawa anda berjalan. Saya sekarang ni ada di program Jualan Keluarga Malaysia, di mana banyak jualan barang-barang yang menarik di sini. Katanya ini peringkat wilayah persekutuan. Jadi ada ayam seperti kita lihat tadi, ada buah-buahan segar. Cakap hai semua. Ya, ini dia. Selamat pagi. Jadi kita ada juga telur, buah-buahan yang fresh. Saya tadi dah nampak dah. Saya dah lama tak makan limau Bali. Apa kata kita tengok limau Bali. Okey, Assalamualaikum bang. Saya nampak 2 buah yang saya rasa saya jarang nampak. Satu buah salak. Satu lagi limau Bali bang. Ini memang semua segar bang Segar Okey, kalau orang kata segar ni tak seronok, tak rasa. Boleh rasa sikit. Nampak macam nanti rasa serba salah. Kita rasa sikit. Okey, kita tunjuk ini sampai sinilah. Ini memang fresh ni. Ini daripada mana bang? Daripada Sabah ya? Tak. Tenung Sabah Abang jangan tenung saya. Jangan tenung. Kita cuba. Manis. Very sweet. Semanis senyuman abang. Nampak? Okey.
Memang menarik, kita nampak sayur-sayuran pun ada dan barangan-barangan asas di mana semua orang, tak kisah kalau anda duduk di kawasan Lembah Kelang ataupun Selangor, sebab kawasan ni tak jauh pun, di Aeon Big Danau Kota, di kawasan parking. Okey, jadi kalau tengok sebenarnya ramai yang dah mula datang, katanya mula pada pukul 10 sampai 5 petang. Dan acara ni adalah selama 2 hari dan makin, orang kata makin petang kejap lagi makin ramai. Jadi saya mensarankan sangat semua datang di waktu pagi. Dan tentunya kalau kita cakap pasal pembelian, tengok ni. Orang memang nak beli minyak, barang-barang asas di rumah dengan harga yang lebih murah. Kalau kita ada peluang untuk dapat barangan yang lebih murah, apalah kita, orang kata macam takkanlah kita nak sia-siakan peluang itu kan. Okey, jadi Daya nak bawa anda lagi. Kat sini biskut-biskut ada, susu ada, tepung ada. Jadi sebenarnya kalau bercakap tentang pasar-pasar ataupun jualan-jualan ni, saya dah lama tak pergi sebenarnya. Jadi saya sangat excited. Kat sini kita ada beras. Assalamualaikum. Kak, Assalamualaikum Kak. Selamat pagi. Okey, nampaknya kat sini ada tester juga. Akak tu baru nak masak. Kejap lagi saya nak cuba. Jadi semua penonton Malaysia hari ni, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Anim dan Hanif. Kita berehat sebentar, kita ke komersial. Di setiap negeri di Malaysia, tentunya mempunyai pasar awam, pasar harian, pasar pagi, pasar tani dan juga pasar malam. Persekitaran yang dipenuhi dengan jualan ikan segar, makanan laut, sayur-sayuran dan pelbagai lagi menjadi tarikan utama. Selain itu, suasana hiruk pikuk dengan suasana hinga-binga penjual dan pembeli memberikan keseronokan ketika berada di pasar. Banyakkan peniaga tempatan tanpa mengira latar belakang Melayu, Cina dan India menjadikan pasar sebagai lubuk untuk mencari rezeki dengan menjual pelbagai jenis makanan dan barangan yang mampu milik. Variasi makanan yang dijual juga mempunyai salah satu tarikan dan keunikan yang terdapat di pasar-pasar seluruh Malaysia. Selain makanan, jenis jualan seperti pakaian, kraft tangan, perkakasan, alat pemanan, aksesori dan sebagainya boleh didapati dengan harga yang murah. Tahukah anda bahawa Malaysia juga memiliki pasar terapungnya tersendiri untuk dikunjungi yang terletak di negeri Cik Siti Wan Kembang? Pasar terapung di Pulau Suri Tumpat dan Pasar Terapung Pekalan Datu yang terletak di Pengkalan Cepa menjadi tumpuan bukan sahaja jualannya, malah pemandangan yang cukup mendamaikan untuk dinikmati. Terdapat puluhan peniaga terdiri daripada penduduk tempatan yang menjual pelbagai jenis hidangan popular masyarakat Kelantan dalam suasana pasar atas air. Selain daripada pengguna dapat membeli barangan dengan berkualiti dengan harga berpatutan, pasar ini juga adalah medan masyarakat Malaysia untuk terus menjalinkan perpaduan dan semangat muhibah sesama kaum. Okey, sotong RM2, RM2, RM2. RM2 Tak boleh? Salah. Sotong. Kalau macam ni lah yang meniaga pasar. Memang silap-silap dah tengah hari dah baru dia sampai. Baru ada orang sampai. Baru bersiap. Okey, kita bersama dengan Siti Nur Syahira Muhammad Yusof dan juga Ernia Mardias. Di sebelah saya ni, mungkin kalian pernah nampak lah muka ni kalau pergi pasar malam. Pasar malam Pasar malam Meru. Pasar malam Pak. Pasar pagi dan juga pasar malam Meru Kelang. Orang kampung Hanif ni kita bawa. Tapi tak kenal kat sini baru kenal jangan salah anggap pula. Okey. Macam mana sekarang ni berniaga pada waktu pagi ataupun pada waktu malam dengan ikan-ikan ni, kebiasaannya sambutannya masih lagi memberangsangkan?
Alhamdulillah semua okey lah. Okay. Orang maknanya walaupun harga ikan ni dia tak tentu kan, kadang-kadang naik, kadang-kadang rendah, orang masih lagi ada permintaan tinggi. Okey. Okey, kita nak kenal jugalah jenis ikan. Kita nak test. Kita nak test orang tu. Kita dah kenal. Awak tak payah test saya. Sebab saya kalau tak dapat malu nanti. Okey, awak test saya kat tu, saya test awak kat sini. Akak cuba test dia tak. Akak tanyalah mana-mana ikan yang nak sana tunjuk Kak, sebab ada. saya training yang sana tadi. Okey. Ni ikan apa? Ikan ni yang saya cakap pekeliling tadi. Tapi rupanya pelaling lah. Peliling. Pelaling. Bukan pekeliling ni. Okay, Jangan nama buat lain malu dia ada kita. nama lain. Ada kalau orang utara panggil ikan temenung. Temenung, betul. Ni ikan temenung Kenapa dia ikan temenung? temenung ni Tak tahu lah. kira dia kalau sekilo berapa ringgit sekarang? Sekarang kalau untuk hari ni sekilo 14. Kita try lah, kita try try. tengok. Mana tahu Dia orang sekilo nak dalam beli 8 sekilo. ke 10 ekor macam tu. Okey, mana yang Kilo sekilo? 10 ekor kita tengok 3, 4, 5, 7, 8, 9. 10. Lagi satu. 10. Okey, power ni lebih kurang. lah. Lebih kurang macam tu lah saiz dia. 10 ekor, memang 10 ekor. sekilo. RM14 Okey. RM14. Harga ni dia akan berubah setiap Setiap hari lah berubahnya. Okey, katanya sekarang selain daripada ikan pelaling ni, ikan temenung ni, ikan kembung tu pun high demand juga Betul. betul. Yang mana ni? Alah, Ikan kembung. Kalau ni dah pelaling, ini dah cencaru. Ini dah kembung. Kak, kasih Kak. Aduh. Dia ada talian hayat. Kenapa dia high demand sekarang? Permintaan. Mungkin ramai orang suka makan ikan kembung kot. Ikan kembung sekilo sekarang? Sekilo hari ni RM22. Wih, RM22. Kalau macam ni berapa ekor je? Berapa ekor boleh dapat Kak? 5 ekor kot ni. 5 atau 6 ekor. 5 ekor, 6 ekor kot. Tengok kita tengok 3, 4, 5. Betul lah. 5 ekor je dapat. Maknanya 5 ekor ni kalau kita masak untuk seisi keluarga, kalau mungkin anak 5 orang ke Boleh dapat potong lah. 2, potong 3. 2 hari boleh lah kan ni untuk 2 kali makan. Ya. Okey, itu kalau potong 2 kali makan. Yang ni kalau potong berkali-kali boleh makan. Okey, ni kita Ikan ada. apa tu ni? Ikan merah, tuan-tuan. Ikan bawal emas, tuan-tuan. Saya belajar 2 ni je. Ya ke Sebab ni? akak dah tak beritahu dah. Ni ikan apa ni? Cakap yang mana Kak? Ni ikan apa? Ikan Jenah. jenahak gelama ikan duri. Cakap ada cakap. Cakap ada yang ni, yang besar kat laut tau. Cakap yang ni. Okey. Wow. Ni kat laut sebab kalau berapa kilo ni? Tengok siakap santan lain. 1, 2, 1 kilo. Sekilo ngam. Bezanya siakap laut Dengan siakap yang belut tu, selalunya orang confuse. Okey. So pas siakap laut ni dia akan warna putih. Yang mana putih? Badan dia, Badan dia yang warna putih. Kalau badan yang Okey, sedap jenis pakai yang dia. belut tu, dia gelap hitam tu belut. Okey. So ni sedap sikit lah. Masak steam ke, masak berkuah memang sedap. Masak steam lemon kan? Ya, betul-betul. Saya Tinggal lock rasa. yang ni, saya lock yang ni. Masak steam lemon ni boleh lah penonton-penonton di rumah hari ni kan tak ada idea nak masak apa untuk keluarga. Kita boleh cari siakap laut. masak Masak tiga steam rasa lemon. Bagi Masak kamera tiga master rasa. kejap, bagi kamera master kejap. Nem, bercakap pinggang ya. Sambil pegang ikan, dia modeling pula kat sini ya. Kita dah biasa buat pergi pasar. Tapi selalu kat depan ni. Okey, kalau tengok harga kan berubah-ubah. Tadi pun akak dah cakap macam mana sebenarnya nak menentukan harga ni? Daripada permintaan ke macam mana? Kalau macam harga ni kita ikut. Kalau ikan tu banjir dia dah murah. Kalau tiba ikan tu tak ada, dah harga tu dah naik. Okey, ikut stoknya yang Ikut stok sampai. lah. Okey, macam mana tahu ikan ni macam fresh ke, segar ke? Sebab kabarnya baru ambil tengah malam tadi kan? Betul. Dia tengok jenis mata dia. Mata dia. Okey. Ataupun insang dia. Nem, tunjuk mata, tunjuk pisang. Mata tengok, mata dia. mata dia kalau Okey. putih cantik. Kira itu Ataupun tidur kita lah. boleh tengok insang dia. Insang dia dalam ni. Tapi insang dia memang kena fresh lah. Nampak lah warna warna dia. merah dia je ni. Tu dia. Kalau macam ni, Kalau ikan yang macam ni kalau kalau Anim tahu ikan apa ni? Ini jeruk. Ini ikan apa Nampak ni? Konon bercakap pinggang pergi pasar. Ikan apa Kak? Bagi tahu saya Kak. Nampak saya bijak sikit. Senangin. Ikan senangin. Siakap senangin. Dia tak ada. Lama-lama bukan? Siakap senohong. Okey, ini pasar jualan ikan. Okey. Kita bukan Siap. ada pasar jualan ikan saja. Nanti kita datang ada lagi. pasar di sebelah pula. Saya lock Kalau siakap ini ni, di Semenanjung, Okey, di ya. Meru Klang. Ini dia. Kita pergi pasar
Borneo. Ya, kita bersama dengan Abang Robinson ya. Abang, sihat ya? Sihat. Ya. Dan Sarawak asal mana bang? Dari mana? Saya Sabah. Oh, Sabah dari mana? Daripada KK. Dari KK. Okey. Macam biasalah, kalau kita pergi Sabah, tak sahlah kalau kita tak makan latok. Saya rasa ini tak perlu nak diperkenalkan lagi. Memang ramai kita dari Semenanjung pun sibuk duk cari latok punya stok ni. Betul. Setiap kali ke KK mesti mau cari latok. Tapi hari ni dia bawa akuarium lah. Tapi bang, ya je konon-konon pergi Sabah makan latok. Dia pun ingat latok tanam tadi. Itulah pasal. Okey, latok ni sebenarnya macam mana keberadaan, kewujudannya bang? Kewujudan dia, latok ini dia memang menjadi salah satu makanan yang wajib bagi orang yang terutama sekali yang tinggal di kawasan berdekatan dengan laut. Okey. Sebab latok ini dia wujud dalam dua keadaan, iaitu satu liar, iaitu di batu karang ataupun diternak di atas air. Begitu. Jadi kalau diternak tu dengan yang berada di batu karang, lainlah khasiat dia kan? Khasiat dia lebih kurang, cuma dia punya saiz tu berbeza. Kalau latok yang liar dia lebih besar, biji anggur dia. Biji-biji betul yang bulat-bulat tu. Kalau yang ternak dia macam ni lah, dia sedikit susah kecil. juga nak dapat sebenarnya. Kalau yang ternak senang, yang latok liar tu sebab kita kena tunggu air laut tu dia surut ataupun dia kena menyelam. Okey, adakah dengan keadaan cuaca sekarang ni kita susah juga nak ternak latok ni? Dia mengikut tempat sebab ada tempat yang dia punya air memang tenang. Jadi latok itu memang sesuailah untuk diternak di kawasan tersebut lah. Begitu. Okey, contohlah satu ni berapa ringgit ni? Biasa harganya macam mana ni? Kalau di sini kami jual pada harga RM12 untuk satu paket kotak bersama dengan kita bagi sekali dengan sos. Sosnya? Ini dia sos dia. Kalau di sinilah ya? Sebenarnya sos dia senang sedap dapat ni. ke di sini? Stok sangat senang untuk didapati lah. Okey, baik. Itu dia. Okey, Anim tak nak try ke latok tu? Awak dah Boleh lah try. Takkanlah kita tunggu orang jemput. Malu datang rumah orang tak kena jemput. Okey, try. Bagi je lah bang ya, try sangat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama ya Anim kita tak main try-try kat luar. Betul. Dia kena cicah macam tu. Betul. Kemudian rasanya okey ni. Rasa umami. Dia masing-masing dia. Sebenarnya kalau kita tak cecah pun dia dah rasa masin. Tapi bila cecah dia ada pedas, masin, dia lengkap lah lemak-lemak dia. Berlawan lah kat situ ya. Boleh lah kita lagi sekali lah Lagi sekali. Okey, ni kalau nak dapat ni kat mana ni? Kalau ni boleh datang ke Pasar Borneo Seri Kembangan setiap hari Sabtu 7 pagi sampai 12 tengah hari. Okey, Nim, abang ni bisik tadi. Dia jemput sekali je, awak cuba 2 kali. Alamak, sorry lah boleh, bang ya. No problem. Boleh bang ya? Boleh. Ikhlasnya jadi sekali je. Yang kali kedua tu dia makan sendiri bang. Okey, ini daripada ya? itu, apa lagi kita nampak ada Selain lah. daripada latok, di Pasar Borneo juga kita boleh dapatkan makanan-makanan krepek daripada Sabah. Okey. Kita ada rempeyek, kacang, rempeyek, Ikan bilis. Dan juga kita ada amplang. Amplang yang kat Sabah kan? Boleh try itu. Kali ni ada pula yang try. Cuba tahu dia minta saya. Okey, sama-sama saya nak mencuba amplang ni. Abang Robinson pun berada di sana hari Sabtu kan? Nanti kita nak tahu lebih banyak lah berkaitan dengan Pasar Borneo dan juga pasar-pasar pagi ni. Betul. Tapi kita nak tahu juga apa agaknya Dayah Bakar tu buat. Tadi dia dah sibuk dah tengok kedai-kedai tu kan? Rasanya mungkin kat sini dah ada pelanggan. Mungkin Dayah akan bersama dengan pelanggan berada di sana. Dayah! Silakan. Kembali bersama saya Dayah Bakar di Malaysia hari ini. Walaupun saya tiada di studio ataupun saya tiada berada di lobi. Dengar cerita diorang semua makan latok, nampak seronok, nampak sedap Tapi tak apa, kita tak jealous sebab kita sekarang ni boleh beli-beli, shopping-shopping. Dan sebenarnya kita bersama dengan 2 orang pengunjung, suami isteri yang tadi tersenyum je. Masih Assalamualaikum Kak. Okey, perkenalkan diri dulu Kak. Saya Kak Wati. Kak Wati dan juga Saya Firdaus. Abang Firdaus. Okey, Kak Wati, Abang Firdaus. Baru sampai ke apa ni? Baru sampai. Okey, sebenarnya memang dah tahu ataupun tiba-tiba ternampak ada jualan lah? Kebetulan kami lalu kawasan rumah kami area sini, jadi nampak ada jualan ni, jadi kami pun singgah lah. Okey, jadi Abang Firdaus bila tengok macam-macam jadi jualan ni, dah nampak ke apa nak beli dulu? Kita dah memang ada plan dah nak beli barang. Okey, barang apa tu? Barang dapur lah. Yang paling menarik di hati setakat ni nampak pusing kiri kanan, nampak apa? Saya nampak ayam, barang makanan lah. Makanan keperluan harian lah. Yang memang kita tiap minggu, seminggu sekali kita memang plan untuk beli untuk barang makanan lah. Sebab kami masing-masing bekerja kan, kita boleh beli hari-hari. Jadi kalau selalunya untuk orang yang membeli barang makan dapur ni, macam Kak memang tiap-tiap hari masak kat rumah ke macam mana Kak? Akak memang masak tiap-tiap hari. Biasa memang kita orang kalau ni pergi kerja pun bawa bekal. Nampak tak? Ini dinamakan jimat dan yang paling penting
tentu sedap. Betul ya bang? Betul. Setuju. Hashtag ambil hati isteri. Okey, sekarang ni Kak, saya sebenarnya nak bagi akak dengan abang peluang untuk beli. Saya nampak ada minyak, telur dah. Katanya harga memang murah daripada biasa. Terima kasih banyak-banyak. Selamat membeli ya. Sama. Okey, sama-sama Kak. Okey, baik. Sekarang ni dah borak dengan pengunjung. Sekarang ni kita nak pergi dekat tempat ayam. Saya tak puas hati sebab katanya ayam tadi murah sangat-sangat. Selalunya ayam kawan kira berapa ni nak potong lagi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, namanya bang? Muhammad Rafiq. Muhammad Rafiq, itu nama abang saya. Okey, tak apa bang. Okey, bang, cerita pasal ayam ni macam mana abang boleh ada idea pula? Okeylah, hari ni kita jual ayam siap potong dalam satu pack harga RM10. Sebenarnya motif kami lah, My Grocer, jual ayam potong dengan harga RM10. Salah satu dia untuk bantu orang yang tak berkemampuan nak membeli. So itulah motif kami jual RM10. Dia lebih Okey, jadi kalau diikutkan bang memang semalam dah mula ya kat sini. Jadi macam mana pembelian? Ramai tak orang beli bang? Ramai. Sebab orang pun dengan keadaan sekarang kan terbeban. Itu yang dah nampak RM10, dong beli lah. Saya pun bang tengok RM10, saya pun rasa nak beli. Saya rasa penonton kat rumah tu misalnya dekat mana tu? Dekat Danang Kota boleh cari. Okey, bang, kalau diikutkan semalam dah berapa banyaklah jualan ayam dekat sini? Berapa ekor? Anggaran dalam 400 ekor ayam habis terjual. 400 ekor Oh yo, hari ni abang jangka berapa? Anggaran pun dalam 800 ke 900. Betul. Tapi yang paling penting harga tu yang berpatutan kan. Okey, jadi terima kasih banyak bang. Saya harap bukan 800, 1000 terjual hari ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita dah tengok ayam. Kita dah berborak dengan pengunjung. Saya ni memang peminat buah. Kalau kat rumah tiap-tiap hari mesti ada buah. Ingat ya penonton Malaysia hari ni, buah ni bagus. Cari yang banyak fiber. Contohnya buah tembikai. Saya dah nampak buah tembikai yang nampak merah, nampak sedap. Assalamualaikum. Saya kembali semula bang. Okey, tadi nampak tembikai ni tak dibuka. Sekarang dah dibuka tadi. Dah buka. Okey bang, kita nak tanya je. Kalau buah tembikai begini kan, harganya berapa? Antara ke RM12, RM12, RM14. Dan boleh tak bagi kami tips sebenarnya nak pilih buah yang sedap? Contoh buah tembikai. Macam mana kita nak tahu buah tu sedap? Kadang-kadang betul tak? Dekat luar kita nampak cantik, bila makan tak berapa manis bang. Cuba cerita sikit. Contoh salah satu kita tengok daripada tangkai dia. Tangkai, okey, kita tengok tangkai. Kalau tangkai mula-mula dia warna hijau, segar. So kalau dia nak tahu merah dan masak, dia warna kira dia tangkai dia dah kering lah. Itu je. Itu saja Oh, okey. Dia kena cari tangkai yang kering lah maksudnya. Oh, saya pernah dengar lah kalau buah limau, buah oren, kalau ada lubang dekat atas tu. Betul. Nampak? Saya dah bagi tips cara anda untuk pilih buah. Okey bang, selain daripada tu, ini buah tembikai. Buah apa lagi abang rasa saya boleh cuba sebab memang confirm manis? Pamelo, ini saya dah cuba tadi 5 bali. Buah salak. Ni saya tak ingat bila kali terakhir. Tapi betul buah salak ni asalnya Sabah. Betul? Bukan? Ni salah. Ni dari mana? Ada juga. So abang ni daripada mana? Kelantan. Kelantan. Oh, set kita jangan pecah. Mari kita rasa sikit bang. Ada tak kat sini peminat buah salak? Okey. Ni maksudnya saya makan ambil satu macam mana? Boleh abang boleh tolong kopek kan? Untuk penonton MHI kita tunjuk sikit. Ni buah salak fresh yang baru dikopek. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, lemak, manis. Tak orang kata tak melampau sangat rasa dia. Maksudnya kalau macam ni lagi bahaya. Kita boleh makan dekat 10 ulas. Sebab dia sedap. Wah, terima kasih banyak-banyak abang. Kejap lagi saya sambung lagi makan. Nenas pula bang. Ni nenas jenis apa ni? MD2. Kalau nenas pula macam mana nak tahu nenas ni manis? Sebab saya nampak ada orang jual nenas jenis nenas yang kecil, nenas besar, tapi macam mana nak tahu dia manis atau tidak? Dia kena pastikan dia dah masak lah. Dia macam ada warna kuning dan naik daripada bawah kan. Kita angkat sikit, tunjuk sikit. Okey, untuk penonton kita tunjuk macam mana. Dia mula asal dia warna hijau. Okey, hijau. Dia akan naik kuning sikit daripada bawah. Aha. Itu dia dah masak dan manis.
Okey. So nampak kuning tu naik lah. Nampak dekat sini je. Saya dengan abang dah berbincang dekat anda semua bagaimana nak cari buah yang manis. Terima kasih banyak-banyak abang Okey, baik bang. Jadi semoga jualan abang laris hari ni. Okey, insya-Allah. Alright, baiklah kepada anda semua sekarang ni dah nak jalan-jalan lagi, nak tengok jualan apa yang ada. Sekarang ni kita akan kembali ke studio. Ya, kita kembali ke studio bersama dengan Anim dan juga Hanif. Makan latuk ke tu? Bukan makan latuk, saya tengah betulkan lampu latuk. Dia bukan makan latuk Anip sekarang dia lepas ni nak jadi pengusaha latuk. Saya nak ternak ni. Okey. Ya. Selain daripada latuk ni, kita nak kembali ke ikan tadi Anip. Kita nak balik ke pasar lah. Okey, kita balik ke pasar macam biasa. Bila dah ada makanan-makanan di sini, kita nak tanya juga selain daripada mereka boleh datang ke pasar, kabarnya boleh sampai ke rumah juga makanan laut ni. Macam mana tu Kak? Sampai ke pintu rumah, tak payah pergi pasar lagi. Orang boleh Okey. kita orang ada cover area Shah Alam dengan Kelang. Yes. Okey. Yes. Mana Kelang? Tak payah pergi pasar. Okey. Macam mana tu? Kalau orang Kelang lah. WhatsApp saya boleh WhatsApp. Nombor saya 012 251 4032. Kenapa macam bagi nombor macam mana? Betul, okey. Itu nombor telefonnya. Kalau Facebook? Kalau Facebook, Nur Ira. Nur Ira. Cari sajalah Okey, tak apa. Okey, baik, nanti kita jumpa lagi ya. Ingat tahu ikan saya dah lock tadi. Nanti pun kita akan bersama dengan Abang Robinson juga. Kita nak cuba lagi latok ni. Tapi selepas ni daripada Sabah ada, Kelang ada, kita nak ke mana pula ni? Kita nak ke Sarawak. Nanti makanan dia. Awak sekarang dah jadi dah blend dah betul. blend. Semua saya dah boleh dapat. Okey, kita nak berteriak seketika terus kekal dengan kami Malaysia hari ini. Hanif, makan apa tu? Penyaram. Maknanya sambung tadi dengan saya. Kembali di Malaysia hari ini. Kalau tadi kita dah selesai dengan pasar di Semenanjung. Lepas tu kita ada juga latuk dari Sabah. Kali ini kita nak bawakan peniaga makanan dari Sarawak. Namanya Chandra Anak Bahak dan juga Chandra Anak Bahak dan juga anaknya anaknya juga kita tampilkan di sini. Menampilkan pelbagai jenis makanan Sarawak di hadapan ni. Kita nak mulakan dengan yang mana, Hanif? Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Penyaram ni betul lah namanya? Penyaram ni memang tradisionalnya dari Sarawak lah. Dia jenis apa? Dia jenis kuih ke? Jadi manis lah rasanya. Dia manis tapi yang special dia sebab kita guna gula apung. Gula apung. Memang apa-apa kalau Sarawak kebiasaannya gula apung. Itu trademark gula apung. Okey. Baik. Okay, sebelum kita nak bersama dengan makanan-makanan ni kan. Kita nampak kecantikan ni. Tradisional ni memang pakai hal untuk kita ni. Dia bukannya datang dengan bawa makanan je, dengan pakaian terus sekali. Ya, okey. Pakaian ni kalau dari mana ni? Suku Bidayuh. Bidayuh lah. Okey. Tapi pakaian ni dia pakai pada ada perayaan keramaian macam tu lah. Okey. Baik. Okey, tu dia dengan aksesoris dia kan terletak cantik je. Kita ada macam-macam ni. Kalau yang ni namanya? Yang tu kelupis. Kelupis. Yang tu celorot. Celorot yang ni lah. Okey. Ini kuih bongkol. Kuih bongkol kuih bongkol. Wow. Okey, yang lauk-lauk. Saya teringin nak tahu ni. Ni apa nama dia tadi ni? Ambuyat. Kalau Sarawak, linut. Linut. Sebab saya pernah nampak orang buat food review makan. Tapi kita bila nak makan kita dah jadi tak pandai sebab tengok bentuk dia macam ni. Boleh tak tunjukkan kepada kami macam mana kita nak makan ambuyat ni? Okey. So ada sambal belacan? Ada. So yang ni kena pandai gulung dia. Okey, macam mana nak gulung tu? Jangan suruh Anim ya. Macam ni je. Okey, kita ambil sikit Kak, laju sangat. Nanti kita tak faham. Wow. Okey, boleh tak naikkan? Ini diperbuat daripada apa, Kak? Tepung sagu. Tepung sagu. Jadi makannya dengan sambal belacan. Okey. Memang letak sambal belacan terus? Kalau yang jenis yang pakai chopstick boleh golong-golong celup dalam terus makan. Okey, kalau tak mungkin kita letak sikit lah kan. Letak sikit. Lepas tu campur dengan lauk-lauk yang kampung. Dia macam makan bubur lah kot. Macam makan nasi juga. Macam makan nasi. Betul. Lauk apa ni kita ada? Ini pucuk ubi. Pucuk ubi tumbuk. Kita ada ni rebung, sama mangga. Sama mangga biasanya memang. Yang malu ni, campur ni. Okey, baik. Kita campur je. Kita campur pucuk ubi. Saya campur yang saya makan je boleh? Boleh. Tapi memang ini hidangan utama ke macam mana kalau ambuyat di Sarawak ke untuk nombor 2 daripada nasi. Okey, selepas nasi lah. Selepas nasi daripada nasi. Ni apa Kak ni? Yang tu umbut kelapa sawit.
Umbut kelapa sawit. Baik, Itu Ayam dia. dengan pilih ya. Umai. Okey, baik. Ni umai. Ni. Ya, yang tu umai. Oh. Okey. Tu dia. Okey. Ni umai. Yang tu medin. Satu lagi medin. Ya, itu dia. Okey, kita dah ambil dah. Ada 5 jenis lauk dekat sini. Kita nak rasa. Boleh saya pakai ni? Pakai tu. Pakai chopstick ni Jadi dia ambil ni. Sama macam makan nasi juga. Sama macam makan nasi je kan? Campur sikit. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Awak ambil lauk bukan main banyak lagi. Makannya sikit je. Sikit-sikit lah. Kita memang macam tu, pelauk. Okey, Lauk, pelauk. Pemakan lauk. Sedap lah ni. Ada ke pelauk tu? Istilah pelauk ada. tu? Masam ada, masin ada, sambal belacan ada. Pedas dia ada. Okeylah, tak apalah. Kita balik dulu lah. Kita dah dapat apa yang kita nak lah. Kak Chan, nanti kira kira. Jangan bagi dia lepas macam tu je. Sebab kita nak kongsikan kepada anda semua juga. Selain daripada pelauk-pelauk ni, tak sah kalau kita pergi ke Pasar Borneo tak ada seni kraft tangannya. Selamat pagi. Ya, kalau kita nak perkenalkan kejap lagi ya. Ini adalah kraft tangan tradisi dari Sarawak, betul? Ya. Kalau nak perkenalkan buatannya macam mana yang paling special lah, sebab saya tertarik dengan yang depan-depan ni. Itu yang special macam mana tu? Istimewa ni yang mana kalau kebiasaannya? Dari manik punya lah, yang anting-anting, rantai. Oh, ni rantai? Ini lanyard punya. Lanyard punya panjang sikit. Yang ni rantai. Okey. Habis macam mana saya nak beza yang atas kepala tu dengan rantai? Dia ada bentuk dia yang berbeza sikit? Ada. Ke dia pakai ke tempat yang itu? Ini topi untuk yang kepala. Okey. Okey, semua buat sendiri ke? Dia hasilkan sendiri ke kau? Yang manik hasil daripada tangan saya sendiri. Wow. Kalau yang rotan ni dari Sarawak lah. Okey, memang dari Sarawak datang dan dijual di sini lah. Ya. Okey, yang pakaian tradisi ni dari mana? Kalau tadi bidayuh kan? Ini adalah pakaian tradisional orang Ulu. Orang Ulu. Wow. Samalah. Sama. Ya. Okey. Wow. Okey, contohlah kan, kalian ada bertukar tak baju untuk perayaan yang berbeza? Ke tak ada? Memang inilah pakaian dia. Kami. Apa simbolik dia di atas kepala tu? Ini? Warnanya ke? Simboliknya ke? Biasanya ini melambangkan apa-apa ke? Tidak ke? Pahlawan ke macam mana? Sebab lelaki pakai yang lain, perempuan pakai yang lain kan? Jadi memang berbezanya di situ. Untuk kecantikannya lah, melengkapkan tradisi. Okey, kakak ni malu-malu lagi, Nem. Dia nervous lagi. Bawa dia keluar lagi. Dia nervous lah. Mungkin kita minta dia ajar kita menari. Okey. Sebab boleh ke? Ini memang untuk tarian ke? Boleh ajar sikit. Ada. Pakai sebelah. Sebab cara masuk dia macam mana ni? Betul. Awak tutup muka saya ni. Kebiasaannya kalau nak pergi melancong, saya nak bercakap dia muka hilang. Kalau melancong ke Sarawak kan biasa ada adat tradisi kan tariannya. Okey, Sang, sila hajar Anim. Silakan. Masuk jari mana Kak? Saya nak tengok. Saya ni kadang-kadang salah jari. Macam ni. Masuk dia dua akan jari lebih ni. selesa lah, lebih sesuai. Kemudian? Okey, lepas kalau tu nak menari tu kita kena ada muzik dan sekali baru dia akan saya nyanyi. Muzik tak apa, kita minta je apa dia boleh bagi. Lagu Sarawak ya. Lagu Sarawak apa lagu Sarawak? Teng 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 teng. Tapi dia lembut lah badan dia. Dengan hayunan yang lembut, jadi badan pun boleh. Boleh ke luluskan ni bang? Luluskan. Banyak lagi kena praktis lah Banyak lagi kena praktis. Tak apa, faham. Jujur bang, saya suka. Banyak lagi kena belajar bang cakap. Betul. Okey, kita sambil-sambil kita melihat. Nanti ni pun boleh dilihat di Pasar Borneo ya kak? Ya. Ya, okey. Kita nak tengok kepada aktiviti Iko Pelancongan ni. Apa cerita dia? Dia kita punya tim sempat ke Gua Sisik Naga di Kuala Lipis untuk anda menyaksikan apa yang mungkin boleh menjadi idea kepada anda di luar sana untuk melancong ke sana. Jom, sama-sama kita saksikan. Jauh berjalan, luas pemandangan. Bagaikan sudah menjadi satu trend, terdapat sebilangan individu yang gemar mengembara sebagai terapi diri bagi menghilangkan stres selepas penat bekerja. Biasanya, ramai yang akan bergerak menggunakan kenderaan sendiri untuk menjimatkan masa. Namun bagi anda yang inginkan perjalanan yang lebih santai, anda boleh menggunakan pengangkutan kereta api untuk menuju ke destinasi pilihan. Kru Malaysia hari ini membawa anda merasai pengalaman menaiki kereta api Ekspres Rakyat Timuran menuju ke Kuala Lipis, Pahang.
Perjalanan kami bermula dengan berkumpul di stesen Gemas, iaitu stesen pertukaran bagi perjalanan ke destinasi Pantai Timur sekitar jam 12.30 pagi. Bergerak pada hujung minggu, dapat dilihat ramai dalam kalangan warga kota yang masih lagi berminat menggunakan perkhidmatan kereta api lama ini. Perasaan teruja tidak dapat digambarkan apabila ERT yang kami naiki tiba di stesen Gemas. Melihat dari luar sahaja sudah cukup menggamit kenangan. Fizikal gerabak ini masih mengekalkan reka bentuk sebuah kereta api lama. Sebaik saja melangkah masuk ke bahagian dalam, bukan saja penumpang boleh memilih coach duduk, tetapi juga coach tidur yang lengkap dengan tilam dan bantal. Perjalanan bagi laluan kereta api dari Johor Bahru ke Tumpat ini mengambil masa hampir 17 jam dengan jarak sekitar 723 km. Jadi, memang sesuailah untuk mereka yang melalui perjalanan jauh. Dalam satu jajaran Ekspres Rakyat Timuran ini terdapat 9 coach, 4 adalah tempat untuk tidur dan ini adalah salah satu daripadanya. Ada 20 katil atas dan 20 katil bawah. Macam saya dapat katil atas. Jadi sekarang jam pun dah menunjukkan 1.30 pagi. Jadi saya rasa saya nak rehat sekejap. Kita jumpa semula lepas ini. Pahang Darul Makmur, negeri ketiga terbesar di Malaysia. Bukan sahaja terkenal dengan tempat peranginan seperti Cameron Highland, Pahang juga mempunyai pelbagai lokasi tumpuan yang berkonsepkan ekopelancongan. Ekopelancongan ialah aktiviti yang melibatkan lawatan ke tempat-tempat yang mempunyai keindahan alam semula jadi. Salah sebuah aktiviti yang sempat kami lakukan ialah menjejaki Gua Sisik Naga di Merapoh, Pahang. Sebelum bergerak ke kawasan gua, kami diberikan taklimat terlebih dahulu di Masjid Kampung Cegah Perah. Kami juga dipersiapkan dengan topi keledar bersama lampu suluh sebagai peralatan keselamatan utama. Pakaian seperti seluar panjang dan kasut juga perlu bersesuaian dengan aktiviti lasak yang akan dilakukan. Selesai segala persiapan, kami memulakan perjalanan ke kawasan gua menaiki truk pikap atau lebih dikenali sebagai 4x4. Sepanjang perjalanan, kami menikmati pemandangan menghijau yang menakjubkan termasuk kawasan pedalaman, hutan semula jadi dan Bukit Bukau. Berpengalaman merasai sendiri perjalanan ini benar-benar memberi ketenangan dan dapat melupakan seketika kesibukan di bandar. Hampir 30 minit perjalanan, akhirnya kami tiba di kawasan Gua Sisik Naga. Nama tersebut diambil bersempena dengan kawasan di dalam gua yang menyerupai bentuk badan dan sisik naga. Sebelum tiba di hadapan pintu gua, kami perlu mendaki dan melalui trek seperti sebuah lorong kecil. Hanya mempunyai satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Perjalanan kami seolah-olah sedang memasuki mulut naga dan meneroka kawasan dalam perutnya. Kami perlu berhati-hati ketika masuk ke dalam gua kerana penuh dengan batuan yang berliku. Bahkan ada juga laluan sempit dan berlubang. Sekiranya tidak ada orang kampung yang turut serta dalam aktiviti ini, pasti sukar untuk kami bergerak hingga ke penghujung gua.
Menurut orang kampung di kawasan ini, dahulu Gua Sisik Naga merupakan tempat mencari rezeki bagi penduduk tempatan sekitar tahun 1960-an. Najis kelawar yang terhasil dan menjadi sumber utama secara semula jadi di gua ini sesuai untuk dijadikan baja tanaman, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kini, aktiviti pertanian tersebut tidak lagi aktif dan hanya menjadi tempat pengunjung untuk hadir melakukan kerja-kerja penerokaan. Keindahan gua ini mempunyai keunikan tersendiri yang pasti memberi kepuasan selain menambah ilmu pengetahuan. Diterangi sedikit cahaya lampu yang dipasang, kami dapat melihat dinding gua yang kelihatan seperti marmar putih. Sama seperti hutan belantara dan laut, gua juga mempunyai pantang larang yang harus dihormati pengunjung. Antaranya ialah tidak boleh berbuat bising kerana dibimbangi akan mengganggu ketenteraman penghuni di dalamnya. Hati-hati ya. Selepas hampir 20 minit, akhirnya kami tiba di destinasi yang ditunggu-tunggu. Baik, saya kini sudah tiba di penghujung gua ini dan di sinilah tempat yang paling dinanti-nantikan serta menjadi tumpuan para pengunjung kerana struktur gua ini yang dilihat seakan-akan sisik naga. Saya difahamkan bentuk ini terhasil akibat daripada deras arus air sungai yang pernah mengalir di sini suatu ketika dulu. Meskipun penat, semuanya berbaloi dengan pengalaman menarik meneroka khazanah alam. Buat anda yang bercadang untuk melakukan aktiviti ini, pastikan keselamatan diutamakan dan bersedia dengan maklumat mengenai sesebuah gua bagi mengelak sebarang tragedi yang tidak diingini. Young when I first saw you, I closed my eyes and a flashback started. I'm standing there on the balcony in summer air. See the light, see the body, the welcome. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said to stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, I'm begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all that's left to do is try. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. So I sneak out through the garden and see you. We keep quiet cause we died of the news, so close your eyes. Let's keep the sound for a little while. Cause you were Romeo, I was a scarlet letter, and my daddy said to stay away from Juliet. But you were everything to me, I was begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all that's left to do is try. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, save me, they try to tell me how to feel. This love is difficult, but it's a real. Don't be afraid, we'll make out of this mess. It's a love story, baby, just say yes. I get tired of waiting, wondering if you
Okey, macam ni timbang Kak. Saya beli semua lah. Hanif, Mel lah sini. Sebab ada net. Ni, baca surat Macam kamu mana ni. ikan sampai. Boleh ya? Jangan bawa kat sini. Okey. Masak dulu yang itu. Kita letak balik yang itu tak boleh sebab nak kita dah dihidangkan atas meja dia nak letak ikan segar. Manalah tahu awak dah borong semua ni. Kembali bersama dengan kami di minit-minit akhir siaran Malaysia hari ini untuk hari Ahad ni. Kita lepak-lepak kat luar lah, minum-minum kopi. Ini kopi 3 layer Hanif. Okey, apa layernya tu? Layer dia ada gula apung. Gula apung betul lah? Betul, gula apung, susu dan kopi tenom katanya. Dan juga kopi temenung. Tenom. Oh, kopi tenom. Tenom. Temenung ikan tadi. Nah, banyak betul salah kita pada hari ini ya. Okey, kita banyak sangat dengan ikan tadi. Kita nak kongsikan beberapa perkongsian di Dada Akhbar. Dengan saya ada berita harian dan juga mingguan Malaysia tapi yang masih lagi menjadi perhatian pada ketika ini di muka hadapan adalah berkaitan dengan isu kapal LCS ni. Ya, betul. Dan ada juga telah pun dibuktikan berkaitan dengan bukti LCS bukan kapal halimunan iaitu 5 kapal tempur pesisir yang sedang dibina pada ketika ini sudah mencapai perkembangan antara 22 hingga 60%. Itu juga yang dikongsikan di mingguan Malaysia di muka hadapannya. Apabila satu lagi isu yang dikongsikan adalah berkaitan dengan tak cukup dana yang telah pun diperuntukkan. Mana perginya dana tersebut dan perlu dijawablah dan pada ketika ini pastinya ini isu yang membabitkan agenda nasional lah. Semua nak tahu rakyat nak tahu. Dan mengundang pelbagai reaksi juga kan. Jadi bagi saya perlu diselesaikanlah dengan segera pencerahannya kan. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Okey, di harian Metro untuk Ahad ini di halaman hadapan sekali seperti mana yang kalian semua dapat saksikan ni dia tembelang Muhammad Syahid pecah. Viral baru-baru ni seorang pengkit dikabarkan menunaikan umrah dengan memakai pakaian ihram. Jadi apa yang kita menimbulkan persoalan, mereka mencari siapa sebenarnya Muhammad Syahid ni. Jumpalah seorang wanita yang dikatakan bukan nama sebenarnya Alia. Katanya Alia ni pernah tertipu dengan Muhammad Syahid ni. Mengatakan yang sebenarnya jantina dia memang lelaki sampai dah siapkan barang hantaran nak bertunang. Last baru tahu ramai yang mengatakan yang sebenarnya Syahid ni merupakan seorang perempuan. Tapi katanya ada juga cerita-cerita cakap ramai wanita yang dah pun tertipu dengan duit dia. Ribuan ringgit yang tapi kita tak tahulah kan, wallahualam. Ini cerita yang kita dapat, kita kongsikan bersama dengan anda. Yang haram tetap haram, yang salah tetap salah. Itu hanyalah cerita selingan kan kita mengenali individu ini. Jangan cabar sebarang hukum yang telah ditetapkan. Okey, saya daripada depan ni kita nak kembali bersama dengan peniaga-peniaga kita yang dah berbual pula kat belakang tu. Begitu pula dia buat kita. Dah geng Betul-betul kat pasar ni. Dia macam yang jual pasak, jual ikan dah jual latuk sekarang. Silap-silap nanti ikan sampai ke Borneo. Jom kita boleh bersama lagi kembali dengan mereka sebab saya pun kalau tengok ni saya pun dah di Sarawak kan ni. Di Sarawak kan ya? Ya, okey. Macam mana nak jumpa dengan kalian ni? Kalau di Pasar Borneo setiap Sabtu atau dekat Sri Kembangan. Okey. Ahad dekat Bangi Golf Resort. Okey, Ahad dekat Bangi Golf Resort. Bangi Golf Resort. Makanan-makanan sama macam Pasar Borneo juga. Yang ni barangan craft ni pun ada Barangan craft pun ada. Sini orangnya. Jauh sangat kita nampak. Barangan craft ni pun ada. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Akak jauh sangat dah akak tu. Kak sini kak. Dah nak masuk pasar dah kak Dah nak masuk pasar lepas ni. Alah malu pula. Ini apa namanya tadi? Dabai. Dabai ni sedap tau. Enak dimakan begitu saja juga. Nak dimakan begitu saja. Lain macam. Okey, terima kasih Cuaca pun okey. Jadi kalau ada nak buat apa-apa aktiviti, rancang aktiviti anda, rancang perjalanan dan jaga kesihatan semua. Betul. Ada juga amaran dikeluarkan beberapa tempat yang akan berlakunya ribut petir, terutama sekali di kawasan Johor Bahru, Kedah kan. Jadi kita harapkan yang terbaik. Rancang perjalanan macam mana Hanif cakap dan jaga diri baik-baik. Okey, jaga diri baik-baik insya-Allah. Kita jumpa lagi. Okey, kalau kat pasar macam mana kita nak panggil orang? Jom kita panggil sekarang. Mari kak, mari. Jom. Mari. Kita ada ni. Mari. Okey, kita tinggalkan anda dengan Myra and the Boys. Assalamualaikum. Sakit hatiku memikirkan kamu, sakit mataku melihat wajahmu. Di mana sayangmu, di mana kasihmu, bila ku pilu engkau jauh, engkau jauh.
chat.